في خير وعافية وسلام. وكم من ناس دخل عليهم هذا الشهر الكريم، الشهر الفضيل والشهر العظيم عند المحبين وهم ليس موجودين. الحمد لله على نعمة إطالة الأعمار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sudah masuk pada bulan yang mulia, yang mana pada bulan ini yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nikmat yang sempurna, yang mana nikmat tersebut kita berada di dalam majlis ini yang tidak diberikan kepada semua orang yang dapat hadir dalam majlis seperti ini. في هذه اللحظات والدقائق الفقير يريد أن يتكلم على إكسير سعادة الإنسان في الدنيا. Pada malam ini Syekh akan membicarakan tentang berkenaan kesan, iaitu عصابة أو الخلاصة من السعادة. Yang ini akan membicarakan tentang ringkasan, iaitu perkara yang ringkas berkenaan kebahagiaan hidup di atas muka bumi ini. الخير الذي نراه أمامنا في هذه البلاد ماليزيا رجالا ونساء وفي بلاد العرب وفي جميع بلاد الإسلام، ودوام هذا الخير هو الحب لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, kebaikan yang kita lihat yang ada pada orang lelaki, pada orang perempuan, kebaikan di luar sana terlalu banyak. Dan dawam yang kebaikan yang terus berterusan, iaitu adalah kebaikan pada kita mencintai Allah dan Rasulnya. جاءت الفتن وجاءت المصائب وجاء أقوام ولديهم الأموال لكي يفتنوا الأمة، ذهبوا وانتهوا وبقوا أهل المحبة لله والمحبة لرسول الله وهذه المجالس. Baik, datang kepada kita fitnah harta dan berbagai fitnah, yang mana fitnah itu nanti akan pergi. Ada orang berbangga dengan harta, dengan kekayaan mereka ada, tetapi perkara tersebut akan hilang dan pergi. Yang hanya kekal adalah kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-ulama al-awliya al-muhibbun li janab al-habib sallallahu alaihi wasallam, al-mahabbatu ala qismain. Al-mahabbatu ala qismain wal qismu al-awwal huwa al-ashrafu wal a'la wal akbar. Kata para ulama, para orang soleh yang mencintai kepada Nabi SAW, mereka ini memberitahu bahawasanya cinta kepada Rasulullah dan kepada Allah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, cinta yang sangat tinggi, martabatnya yang sangat mulia. Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala lil'abdi wa mahabbatul 'abdi lillahi subhanahu wa ta'ala. Iaitu kecintaan Allah kepada hambanya dan kecintaan hambanya kepada Allah. Fabil 'aqli mahabbatullah a'la wa ajal. Dan daripada pandangan akal kita bahawasanya kecintaan Allah kepada kita itu adalah lebih agung dan lebih mulia. Laula anna Allah subhanahu wa ta'ala ahabbana lam yastati' insana an yuhibba. Biqaulihi subhanahu fil Quran yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalaulah bukan kerana kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidaklah mampu daripada kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahawasanya aku mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa kullal awliya was-salihun wa ala ra'sihim as-sahabatu ridwanullahi alaihim yatamannawun mahabbat Allah Subhanahu wa taala lahum. Para sahabat, para orang-orang soleh itu sangat mengharapkan kecintaan Allah kepada mereka. فَإِذَا أَحَبَّكَ اللَّهُ أَخْلَدَ ذِكْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka sekiranya Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, maka Allah akan memberikan satu nikmat, iaitu nikmat yang kita akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. لا تستطيع هذه الكلمات التي تخرج من فمي وهذه الكتب وتأليف المؤلفون
أن يسطروا شيئا قليلا من معنى محبة الله لك أيها العبد. لا يستطيع أحد أن يكتب مدى عظمة محبة الله للعبد. Yang ini, kita ini tidak mampu untuk menulis ataupun mengungkapkan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Kita tidak mampu untuk menerangkan perkara tersebut. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يكثر من ذكر الأمثلة وكذلك نضرب الأمثال للناس وكذلك نضرب لكي الإنسان يفقه ويعقل في هذه الدنيا أعلى مرتبة في الناس كما يقولون الملك. أنت ممكن تحب الملك لكن كيف الملك يحبك فرق كبير جدا. Ya, ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan, memberi contoh bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan kalau kita lihat bagaimana seseorang itu dicintai oleh seorang raja. Bagaimana keadaannya? Apabila seseorang itu mencintai raja, tetapi yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih dahsyat itu apabila raja itu mencintai kita. Berbeza kecintaan itu, iaitu pandangan itu sangat berbeza. كلنا الآن ينتظر الطريق الذي منه يحبنا الله سبحانه وتعالى فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita ini sentiasa menunggu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka dengarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak katakan. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم الحديث القدسي إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد بعد العمل عمل الفرائض بعد عمل الفرائض هو الأخذ بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Nabi SAW memberitahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu nak memberikan kecintaannya kepada hamba-Nya. Dengan apabila seseorang itu sudah melakukan perkara yang wajib berkenaan dengan agama dan Islam, kemudian dia melakukan kepada perkara yang sunat, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu selama mana seorang hamba itu melakukan perkara, memperbanyakkan perkara yang sunat, maka disitulah aku mencintainya. Khamsul fara'id yuwadhib 'alayha al-mu'min yabda bi mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala wa ba'da dhalik المحافظة على النوافل وهي السنن التي جاءت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 5 perkara yang wajib kita lakukan, yang mana permulaannya itu iaitu rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah kita mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu dengan kita mencintai kepada Allah dan Rasul-Nya, dan selepas itu, selepas kita lakukan kelima-lima perkara yang wajib itu, maka kita perbanyakkanlah daripada perkara-perkara sunnah. Dan الآن بدأت تدخل في دائرة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. Dan sekarang kita ini pada waktu yang mana waktu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. لذلك بعد أن تؤدي فروضك تحافظ على البعدية على القبلية وعلى البعدية كما قال سيدنا نافع عن ابن عمر كما في مسند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات لا يتركها ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الفجر. Jadi antara perkara yang kita perlu lakukan di dalam setelah kita selesai melakukan solat fardu yang 5, hendaklah kita melakukan solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Yang mana Nabi SAW memberitahu di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Umar, yang mana Nabi SAW beliau memberitahu bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 10 rakaat, iaitu 2 rakaat ba'da zuhur, rakaatain ba'da zuhur, arba rakaatain, 4 rakaat selepas zuhur, kemudian 4 rakaat selepas 2 rakaat selepas isya,
ركعتين قبل الظهر 2 rakaat sebelum ركعتين بعد الظهر Zuhur, ركعتين بعد المغرب 2 rakaat selepas Zuhur, ركعتين بعد العشاء 2 rakaat selepas Isya, ركعتين قبل الفجر. dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. قال النبي في الحديث بنى له الله قصرا في الجنة. Maka dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu Allah akan binakan kepada orang itu satu istana di dalam syurga. أناس يعيشون معنا في الدنيا وليس لديهم البيوت الكثيرة ولكنهم في الجنة لديهم مئات بل عشرات الآلاف من القصور. Manusia sekarang ini duduk di atas muka bumi, kadang-kadang mereka itu tidak mempunyai rumah yang besar, tak mempunyai harta yang banyak. Tetapi ketika mana dia melakukan solat sunat yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia akan mendapat satu harta yang besar, iaitu istana di dalam syurga nanti. نعم. ولذلك إذا أحبك الله سبحانه وتعالى بدأت بمحبة النوافل التي كان عليها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال لسيدنا أبي هريرة، قال أبو هريرة في الحديث: أوصاني خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم ألا أترك 3 أيام من كل شهر صيام 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Baik, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita, kita akan dapat suatu perasaan yang mana kita tidak mahu meninggalkan perkara yang sunat. Ya, ini kalau kita tinggalkan perkara yang sunat, kita akan merasa sedih, akan rasa gelisah. Dan perkara sunat yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku, kata Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan 3 perkara ini, iaitu hendaklah kau berpuasa dalam sebulan itu 3 hari. Yang kedua, hendaklah engkau salatul duha, melakukan solatul duha, dan hendaklah engkau solat witir sebelum kau tidur. نعم. فهذه النوافل قال العلماء في هذا الحديث تتمة الحديث حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي. قال العلماء المحققون لولا أن الحق سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي ذلك لقلنا أن هذا شرك. Apabila dalam hadis yang tadi, yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Hurairah akan 3 perkara tersebut, last sekali Nabi beritahu itulah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang itu apabila melakukan perkara sunat tersebut. Kemudian apabila seseorang itu sudah melakukan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia anugerah, yang mana dia apabila mendengar, dia mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berjalan dengan kudrah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kata ulama ketika mana mensyarahkan hadis ini, kalaulah bukan hadis itu adalah hadis kudusi, sudah pasti perkara itu boleh menyebabkan kita menjadi syirik. Ya, ini kita mentajsimkan Allah, seolah-olah kita mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu adalah hadis kudusi. فكثير يعيشون بيننا وهو بالله سبحانه وتعالى عائش في الدنيا. كثير يعيشون بيننا من الشيابة ومن الصالحون وهم بالله سبحانه وتعالى ينظر، وبالله سبحانه وتعالى يتحرك، وبالله سبحانه وتعالى يقرأ، فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. Hari ini ramai di kalangan manusia ini, sebenarnya ramai yang mana mereka ini apabila dia berjalan itu berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dengan erti kata lain, dia tidak melakukan perkara tersebut melainkan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu tidak melakukan perkara yang di luar dan mendapat kemukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك نختم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل. قيام الليل
فيه الخير كله وفيه الشفاء كله. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ويكفر السيئات ويرفع الدرجات، ومطردة يطرد الداء من الجسم. Baik. Syekh akan menutupkan ceramah beliau dengan satu hadis yang penting juga, yang mana Nabi SAW memperingatkan kita jangan kamu meninggalkan solat malam, iaitu qiyamul lail. Kerana pada solat malam itu ada anugerah yang banyak yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Di antaranya qiyamul lail itu adalah amalan orang-orang yang terdahulu, para nabi terdahulu. Kemudian amalan qiyamul lail itu akan menghilangkan kepada kita itu segala gundah gulana dan menghilangkan segala penyakit, dan diberikan kepada seseorang itu ketika mana dia melakukan qiyamul lail pemberian yang khas, yang khusus kepadanya. فكثير منا لديه أموال كثيرة يتمنى أن يبعد الله سبحانه وتعالى هذا الداء الذي في جسده، ويذهب إلى المستشفى الأول والثاني والثالث. قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بقيام الليل. Ada orang punya duit yang banyak, ketika mana dia punya sakit, dia pergi berjumpa dengan ramai doktor, tetapi dia terlupa bahawasanya Nabi SAW ingatkan kepada dia, alaika biqiyamul lail, hendaklah kamu itu bangun malam, kerana pada bangun malam itu ada anugerah dan diberikan kesihatan dan dihilangkan penyakit. Dan ini yang kebanyakan kita lupa. Lianna Allah kama fil hadith yanzilu al-haqqu fi thuluth al-akhir min al-lail. Ata'rifuna man yanzil? Wa hasha subhanahu wa ta'ala 'anil nuzul, walakin nuzul rahmah, نزول مغفرة، نزول قضاء للحوائج. الله الذي ما سعد الأنبياء والصالحون والصحابة إلا به سبحانه جل في علاه. Dan ketahuilah bahawasanya yang turun itu adalah Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pada malam, di tengah malam 1/3 malam Allah akan turun. Bukanlah mana Allah Subhanahu Wa Taala turun daripada satu tempat kepada satu tempat, akan tetapi yang dimaksudkan turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun pada malam 1/3 malam, turun dan memberikan kepada hamba-hamba yang menginginkan. Fanuhafidh ala faraidillah Subhanahu Wa Taala wa ala sunanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa la nansa qabla al-fajr, qabla salat al-fajr bi 10 daqa'iq تصلي لله ركعتين كما في الحديث خير من الدنيا وما فيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan terakhir Syekh mengingatkan lagi kembali kepada kita agar setelah kita menjaga fardu solat yang 5 waktu, maka perbanyakkanlah kita daripada solat sunat, dan jangan kita tinggalkan qiyamul lail, dan jangan kita tinggalkan solat sunat sebelum subuh walaupun 10 minit sebelum azan. Kalau boleh jangan kita tinggalkan, kerana solat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Kurang lebih saya mohon maaf atas keterjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Safwan. Jazakallah.